Hai guys, selamat datang ke channel ini sekali lagi. Kali ini kita akan teruskan chapter 10, 11 dan mungkin 12. So setiap video kita cuba untuk baca lebih chapter. Okay, kali ini kita teruskan dengan chapter 10. Sebelum tu, jangan lupa like, komen dan subscribe. Serta tekan button loceng untuk dapatkan update setiap video. Jom layan chapter 10, di Punggol Tanah Melayu. Pada asar, Megat terus menguruskan perahu setelah pulang dari surau. Sejak beberapa hari ini, dia tidak banyak berkurapak lagi. Lebih banyak basa-basi pada ibu bapanya. Banyak mengelamun di halaman, berusaha melenyapkan resah akibat kerinduan dengan lihat jala, sekaligus memperbaiki mana-mana yang bobos. Namun demikian, Megat tetap mentaati amanat ibu bapanya untuk tidak ke mana-mana selepas kehilangan Saifuddin. Megat merakiti perahu yang ditambat di tiang sampan. Air laut mencecah sampai ke paras lutut. Perahu bapanya dilihat-lihat bersih seadanya. Bagaimanapun, Megat membasuhnya sekali lagi, membuang lumut yang kesannya telah memudar. Dia melakukannya berulang kali demi melenyapkan kegalauan yang bersarang, menumbuhkan penyakit di dalam raga. Sambil itu, Megat jauh mengelamun meskipun sedang asyik melakukan pekerjaannya, bermacam rencah bermain di fikiran, lebih menjerumus kepada satu lintasan gangguan yang sekadar bersempur di dalam kenangannya sahaja. Gemerisik suara seroja bernada kesayuan terngiang-ngiang menusuk anak telinga. Megat berhenti barang sejenak, membasuh perahu. Dia terhayal seketika. Bait-bait kata yang terolah menjadi perbualannya dengan seroja bermain rancak di dalam fikiran. Abang janji akan menyusul seroja di Melaka ini kan? InsyaAllah. Berjanjilah untuk tidak menikah perempuan lain abang. Seroja juga begitu. Selanjut mereka berpisah di pinggir pantai, bersaksikan laut Selat Melaka. Megat menyaksikan tangisan seroja. Hati lelakinya berubah rawan ketika seroja melambaikan tangan apabila kaki kukunya mulai menginjak butiran pasir. Ternyata mereka berdua insan sedang bercitik ini ditambat kewalangan yang terasa menggores rasa hati. Hujung hati pun telah patah runcingnya. Megat dan seroja saling berpandangan sehingga jarak memisahkan mereka berdua. Inilah saatnya untuk terasa paling menyeksakan jiwa raga dua insan yang sedang berkasih-kasihan. Pada saat ini, hembusan angin laut yang berbahasa menjadi iramah dan indah mengiringi kenangan itu. Namun seronok alam itu terdengar Megat seakan sebuah irama tanpa dondangan kegembiraan, melainkan sebuah kesayuan yang sangat mengesan. Megat mengeluh berat, terunduk hatinya kali ini. Seroja, maafkan abang, keluh Megat. Terasa pernafasan memberati dada. Terasa ngilu berliku tak kala mengalir di rengkungan. Kenangan ini berputar semula di dalam fikirannya. Mak harap kau tidak meninggalkan kami, Megat. Sulimah menaruh harapan. Kau sajalah anak yang kami ada, Megat. Jalis turut meluahkan rasa hati. Megat terdiam. Dia telah terlanjur berjanji pada seroja untuk menyusuli kecintaannya itu ke Melaka kelak. Tapi kini hati dan perasaannya berbelah bahagi. Andai dia pergi, maka ibu bapanya akan kehilangannya, walaupun cuma sementara. Dikhawatiri duka orang tuanya berlanjutan. Kehilangan Saifuddin sudah cukup besar menghambat luka. Megat janji, mak. Megat janji, ya nak, jangan tinggalkan mak, Sulimah mendesak. Bapa tidak mahu turun ke laut bersorangan, Megat. Jalis membujuk. Baik, mak, bapa, jawab Megat. Nada bersuara mendatar sahaja. Akhirnya Megat menyikat simpulan janji baru demi kebahagiaan ibu bapanya. Janjinya kepada seroja terpaksa dikorbankan, hatta terpaksa juga mengorbankan harapannya. Dalam hal ini, Megat memilih untuk mentaati kedua orang tuanya. Semua ini cukup menghambat. Akibatnya, Megat terungkai dalam pukulan perasaannya sendiri. Dia terpaksa memungkiri janji pada seroja. Kala ini terlihat wajah tua ibu bapanya. Megat berasa kasihan. Kehilangan Saifuddin sudah cukup membebankan.
Hatta banyak lagi onak yang menimpa keluarganya secara berganti-ganti, bahkan turut mengenai dirinya sendiri, di mana ibu bapa Seroja turut menjadi dalang kepada kegentiran ini. Di samping ketamakan orang kaya Seman yang berjaya menyandang jawatan penghulu kampung di Pugur, sekaligus maka tumbanglah kepimpinan bapanya sebelum ini. Gelarannya lenyap, dipandang sepi oleh sekian marga yang tersisa dan berpihak sekadar melahirkan simpati. Musibah ini bergila-gila mengambil tempatnya dan berganti-ganti menimpa keluarganya. Ternyata ujian ini sangat melelahkan. Namun ujar bapanya Jalis, ujian ini pasti ada hikmahnya. Kebenaran pasti akan muncul biarpun 1000 purnama menyusul mengamit lingkaran waktu yang tiada kan terundur barang sedetik pun. Di Melaka, Pak Usu Seroja merupakan peniaga kain berhampiran pelabuhan. Kain beraneka corak dan warna diperolehi daripada marga tempatan di sebelah daratan. Pak Usu yang menggagahi mereka di mana-mana, membeli dengan pembuat-pembuat kain anyaman dan menjualnya di sini dengan kadar harga kurang sekali ganda. Ramai yang membelinya khususnya corak baru. Tidak kurang juga jumlahnya daripada kalangan para pedagang asing untuk dibawa pulang ke negeri masing-masing. Pak Usu saling bertentangan dengan pondok Fosailam. Lelaki Cina yang berasal dari tanah besar itu nampak begitu ramah dengan sesiapa pun. Mahir berbahasa Melayu sehingga mengambil rasa menghibah orang-orang Melaka sendiri. Lagipun, upah rawatannya dikenakan Fosailam tidaklah setinggi mana. Semua orang mampu, cuma di kalangan segelintir orang, Fosailam amat dicemburui, khususnya mereka yang terjebak dengan pekerjaan kedukunan. Bagaimanapun, Fosailam tidak berani digugah atas jaminan titah Sultan Melaka sendiri terhadap orang-orang Cina di tanah berbalau ini, atas rasa jalinan semangat setia kawan dan dengan kerajaan Cina yang sangat kuat bala ketenteraan berbanding kerajaan negeri Melaka sendiri. Asal semakin meruduk berajak ke Maghrib, matahari pun kian hampir terbenam di perufukan. Kali ini Fosailam sedang berkemas-kemas hendak pulang. Dilihatnya Seroja sedang sibuk menurunkan kain-kain di ampayan jualan. Wajah perempuan itu tampak tidak bahagia, sekaligus tiada kejenihan yang terpancar. Terlihat warna pucat menghiasi rautan. Kelopak mata nampak dilingkari sedikit kehitaman. Fosailam melihat pula ke arah Pak Usu. Lelaki yang hampir sebaya dengannya itu kelihatan subur, sedang duduk terpunduk atas tanpa melakukan apa-apa pun. Semua pekerjaan dilakukan oleh Seroja. Fosailam menafsirkan sesuatu. Lantas dia pun menghampiri Pak Usu sambil menjinjing bangku kayunya. Dia letakkan di hadapan Pak Usu sehingga mengganggu lamunan. Fosailam duduk di atas bangku kayu itu seraya tersenyum ramah. Pak Usu membalas dengan teragak-agak. "Maaf, aku bertanya, apakah tuan sedang ditimpa musibah?" Fosailam bertanya. Pak Usu tampak terperanjat tapi masih enggan menyatakan apa-apa. Hati yang susah menyebabkan aliran darah kita tidak lancar. Darah yang tersekat-sekat di urat akan menyebabkan tubuh kita terasa tidak selesa. Lama kelamaan, penyakit akan menyerang kita. Fosailam, tabib terkenal itu memberi nasihat yang sangat berguna untuk menjadi renungan Pak Usu sendiri. "Aku tak apa-apalah tuan tabib," ujar Pak Usu, berbohong. "Baguslah." Fosailam mengembuskan nafas sekali harum. "Perempuan itu siapa?" soal Fosailam kemudian. "Oh, itu anak saudara aku dari Punggol," jawab Pak Usu dengan tersengih-sengih. "Oh, begitu rupanya." Fosailam terangguk-angguk. "Terima kasih atas perhatian tuan tabib." Basa-basi Pak Usu. Dia rasa sangat terhutang budi. "Yalah, aku ni hendak berbuat baik pada siapa jua. Andai tuan mahu pun anak saudara tuan mendapat sakit, beritahulah selekasnya. Mungkin aku boleh membantu." Fosailam mengujuk tangan. Lalu mereka pun bersalaman. "Ingat, bersusah hati sangat besar bahananya ke atas diri kita." Fosailam sekali lagi memberi nasihat seraya bangkit daripada duduknya. Pak Usu kelihatan tidak mengerti sepenuhnya, tapi lekas menganggukkan kepala. "Jumpa lagi hari esok ya," ujar Fosailam dalam keramahannya. Kemudian Fosailam pun menjinjing sebuah bangku kayunya dan beransur pergi dari pondok jualan Pak Usu. Selanjut pulang ke pondok jualannya sendiri, menyandang satu bungkusan besar di pundak belakangnya. Kelihatan umpama seorang musafir yang hendak berpergian jauh. Fosailam sempat melambaikan tangan pada Pak Usu dan meneruskan perjalanan pulang menyusuri pinggir pantai. Pak Usu ditinggalkan dalam kemangguan. Seroja melihat-lihat Fosailam pergi dari pasar jualan ini. Langkah seorang Cina itu tampak gagah.
menapak dengan kesabaran. Kedengaran suaranya melagukan nyanyian kecil dalam bahasa ibundanya. Sebuah nyanyian yang kedengaran seperti orang rindu sahajalah gayanya. Sebuah lagu yang mengisahkan perjuangan gagah berani orang-orang Cina di tanah besar. Dia rela berkorban demi untuk seorang maharaja yang dianggap seumpama dewa. Fan Sailam menerusi sebuah hutan kecil menuju ke pemukiman di sebuah perbukitan. Hutan itu dicengkam sunyi, kelihatan suram dek matahari yang sepagi hendak terbenam di sebelah tenggara ini. Dia masih melakukan nyanyian kecil irama semangat para pejuang tanah besar. Meskipun kedengaran bersayu-mendayu seumpama diiramakan dengan penuh kerinduan. Tidak semenang-menang, 3 orang lelaki muncul di hadapan. Muka mereka berselubung kain pelekat, memegang sebilah parang tiap seorang. Fan Sailam berhenti menyanyi. Dia berundur dan hendak berpatah balik ke pantai. Di situ muncul lagi 3 orang lelaki bersenjatakan parang. Keserupaan mereka sama seperti 3 orang yang menghalanginya di hadapan. Fan Sailam dikepung. Lantas dia diam tidak ke mana-mana. "Oi pendatang, keparat engkau!" Satu suara bertepik dari sebelah kiri. Fan Sailam tidak cemas, cuma tidak melakukan apa-apa saja. Seorang lelaki bersarung kepala, berbaju hitam tidak berbutang dan memegang parang pada kedua-dua tangannya muncul dengan angkuh dan marah-marah. Kedengaran pernafasan tidak menentu akibat tidak membendung lagi seruak kemarahannya. "Rupanya kebencianmu sudah lama kepadaku," kata Fan Sailam. "Memang benar," segar lelaki itu yang bertindak selaku ketua kepada ke-6 lelaki tadi, yang mengimpangi laluannya menuju jalan pulang ke arah perbukitan. "Rupanya kamu semua orang-orang yang suka membenci bangsanya sendiri. Kami bukanlah Cina lah." Satu segar membuas kedengaran menghina. "Ya, aku tahu kamu semua ketuanan tanah berdaulat ini," hemat Fan Sailam. "Keparat," sang ketua bertepik keras. "Mari kita hidup berbangsa-bangsa di sini. Hidup dalam muhibah. Aku tidak sekali-kali bermaksud mengacau ketuanan kamu semua," kata Fan Sailam. "Bunuh dia," satu perintah disuarakan. Perkelahian pun tercetus. 6 lelaki menyerang sekali harung. Fan Sailam langsung tidak gentar, sempat menurunkan bungkusan sandangan di pundaknya lantas nekat mempertahankan diri. Lagipun dia bukan calon-calon pendekar, mahir berkungfu melawan persilatan. Setiap serangan dipatahkan tanpa pembunuhan, kecuali ke-6 lelaki itu saja yang bersungguh-sungguh hendak menghapuskan nyawanya. "Persilatan apa yang kamu lakukan ini?" Fan Sailam berasa heran. Dia bukan memandang rendah pada seni persilatan, cuma lawannya kali ini bukanlah pengamal persilatan. Cara tempur mereka sekadar membuta tuli semata-mata. Sedangkan persilatan yang diketahui merupakan satu cabang seni pertahanan diri yang bukan kecil anak. Serangan yang dijuruskan dapat dipatahkan dengan mudah. Disebabkan itu Fan Sailam berasa sangat heran. Pertempuran berlaku lagi. Fan Sailam dengan mudah mengacut para lawannya. Tajuk ke-11. Di pucuk kubu Sumatera. Ratna Sang Ratu Sulaiman terungkai di pondok tidak berdinding. Sebilah anak panah masih terbenam pada pehanya. Darah mengalir menyebabkan lemah semakin lemah. Pernah beberapa kali dicuba mencabut anak panah pemberian Luna si bangsa Polik itu, namun tidak tertahan melanggung keberitan yang bukan kepalang sakitnya. Akibatnya Ratna tersandar tidak berdaya. Bala tenteranya sudah tidak kelihatan di situ. Masing-masing bertempiaran melarikan diri apabila serangan melanda pada lewat petang tadi. Dia ditinggalkan keseorangan seperti orang yang kehilangan kerajaan. "Gimbara! Gimbara!" seru Ratna bertempik bergemuruh. Beberapa detik kemudian muncullah kumpulan asap hitam sedemikian pekatnya menjunam ke lantai pondok tidak berdinding. Bunyi lagu kedengaran meruntung. Ratna tersinggap pernafasannya. Kali ini wajahnya yang pudar keanggunan serta keangkuhan itu dipenuhi keringat akibat kesakitan yang melemahkan. Di hadapannya Gimbara tertiarap dalam kesamparan. Keadaan diri makhluk itu kelihatan tidak langsung tidak berdaya. Hanya yang termampu cumalah menoleh ke arah Ratna, melihat sang ratu dengan penuh kebencian. Sinar matanya berkaca. Sejurus kelihatan anak api muncul entah dari mana. Sekalian menyambar-nyambar batang jamu di situ, sekaligus menyalakan api. Suasana yang mulai suram berubah terang. 3 unggun api dari 3 penjuru juga disambar api-api kecil.
Kesakitan itu disaksikan tanpa saksi. Ratna mengetahui bahawa bondanya Maharani telah mengirimkan sihirnya untuk membantu. Cuma pertolongannya dihulukan dengan sifat kemungkaran yang jelas. Diisyaratkan menerusi penjemahan anak-anak api tadi. Gimbara, tolonglah aku. Wajah sang ratu kelihatan mengalami keberitaan teramat. Aku juga tidak berdaya, sahut Gimbara dengan nada suara yang terketar. Maharani menghukummu? Sempat lagi Ratna bertanya. Sepatutnya engkau lanjutkan pembunuhan ke atas Saifuddin. Kenapa kau terbejat langkah? Kenapa kau tertangguh-tangguh meragut nyawa kesayangan wali sufi itu? Gimbara meluah rasa yang jelas memarahi Ratna. Sang ratu terdiam, seperti lidah terkulung ke rengkungan. Teguran Gimbara memang benar. Hatta tuduhan Engku Aminah juga benar. Dia memang sudah mula menyukai Saifuddin dalam diam. Cuma hatinya tersakiti apabila menyaksikan pandangan indah Saifuddin terhadap Engku Aminah. Cemburunya meruak apabila Saifuddin sanggup menangis demi meratapi kematian Engku Aminah. Engku Aminah bukan siapa-siapa. Maharani menghukumnya atas kesalahanmu. Gimbara terlentang. Pernafasannya tersekat-sekat. Dengusan rentak nafas terasa payah sekali. Sang ratu masih enggan bersuara. Semua tuduhan itu memang benar. Kita berdua akan mati. Suara Gimbara kedengaran timbul tenggelam. Selaju sepi, Ratna juga turut diam. Kesakitan menjalar ke seluruh urat darah. Tenaganya secara perlahan-lahan diragut. Ketupasannya sangat menyakitkan hati. Akhirnya, Ratna dan Gimbara membisu. Kedua-duanya sudah tidak sadarkan diri. Sinarau bakas! Sinarau bakas! Saifuddin terbatuk-batuk apabila terhidu bau yang memualkan. Asap bergerak, merebak secara tidak sekata di tempat mereka bertiga ditempatkan. Orang-orang kenik itu sedang bersorak-sorai dari satu penjuru yang tidak kelihatan. Hanya suara riang-riang mereka sahaja yang bergema melantun-lantun. Tidak semena-mena, Saifuddin termuntah. Sempat mengiring badan ke sebelah kiri meluahkan isi perut yang berbau hamis. Dailut dan Sadiq hampir lemas dek bau yang sangat memualkan itu. Cecair dari hidung mereka meleleh-leleh. Terbatuk tetapi mengalami kesukaran kerana mulut mereka disumbat. Nyata mereka bertiga benar-benar tidak selesa dengan bau itu. Terasa anak tekak terkeluar. Dada terasa membual. Buka sumbatan mulut mereka. Serangka muncul tiba-tiba. Entah dari mana. Putera si labu itu sedang mengunyah sesuatu. Kiri dan kanannya sedang memegang dua cepis daging bakar. Perintahnya dipatuhi. Para pengawal berlompatan. Mulut mereka menggigit cepisan daging. Apabila sumbatan mulut Dailut dan Sadiq dibuka, maka kedua-duanya pun muntah. Apabila para pengawal cekap berlompatan menghindari percikan muntah serta sambil merungut-rungut dan mengugut hendak menikam Dailut dan Sadiq, sekadar mengacahnya saja. Serangka lekas mendapatkan Saifuddin dan cuba hendak menyuapkan cepisan daging. Daging apa ini? Tanya Saifuddin. Daging buruan. Kami berjaya membunuh seekor babi hutan. Bertukus lumus kami menumbangkan binatang buruan ini. Bukan senang hendak membunuh babi hutan. Wujudlah kami bangsa yang kuat. Serangka tampak bangga sekali. Saifuddin menggeleng. Serangka berasa cukup pelik. Nanti kau mati kelaparan, ujar serangka. Saifuddin tetap menggelengkan kepala. Menjauhi kepala apabila serangka memaksa hendak menyuapkan cebisan daging bakar itu. Serangka menunjukkan bibir. Kemudian memasukkan daging bakar itu ke mulutnya. Mengunyah dengan penuh bernafsu. Usah salahkan aku kalau engkau lapar, rungut serangka. Tapi tersengit. Saifuddin, kamu tidak apa-apa kan? Sadiq sempat bertanya khabar. InsyaAllah, kita baik-baik saja, sahut Saifuddin. Dailut pula tidak terkata. Dia muntah lagi dan lagi. Kenapa kau tidak mahu makan? Tanya serangka menyangkung di sebelah kanan kepala Saifuddin. Pertanyaan itu disambut dengan senyuman kelak oleh Saifuddin. Agama kami melarang makan babi, jelas Saifuddin kemudian. Oh, serangka terus mengujar. Terima kasih tapi maafkan kami kerana tidak dapat menerima, kata Saifuddin lagi. Kenapa dilarang? Serangka hendak tahu. Dilarang kerana memudaratkan. Itu perintah Allah, tegas Saifuddin. Baik, aku tidak mengerti tapi aku menghormatinya, tungkas serangka. Serangka menghabiskan kunyahannya. Kemudian dia bersendawa beberapa kali. Nampaknya kau kulihat sudah berangsur sembuh. Suaramu pun sudah kurang seraknya. Serangka bermukadimah untuk melanjutkan soalan penting. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Pentadbir seluruh alam semesta. Siapa namamu wahai manusia? Soal serangka. Saifuddin. Nama kita Saifuddin. Satu penjelasan dinyatakan. Oh, Saifuddin. Terangkat-angkat lidah serangka menyebut nama itu.
Saifuddin berusaha untuk tersenyum, biarpun masih dalam kepayahan dan terikat. Namaku si Rangka, kata bapaku, aku kuat makan. Memang pun aku kuat makan. Si Rangka rancak tertawa. Kemudian dia meneruskan kunyahannya. Terima kasih menjaga kita selama sakit, ucap Saifuddin. Kau orang baik kan? Si Rangka tidak bersindung kata untuk bertanya. InsyaAllah, kita mahu menjadi orang yang baik. Perlahan-lahan Saifuddin mengatuk kelopak matanya, bernafas seperti biasa. Kepenatan akibat kesakitan, hambatan daripada gimbara masih menguasai sekujur tubuh. Kelelahannya yang sangat hebat. Lah, tertidur lagi, si Rangka bercakap sambil mengunyah sinar lawangkas. Kita mahu ke Pagaruyung untuk menyampaikan amanah kepada kerajaan Aceh. Saifuddin bergumam lagi dalam kepajaman pelupuk mata. Sejurus terdiamlah anak asuhan Wali Sufi itu. Pernafasan yang kedengaran agak menderau menyerupai dengkuran. Si Rangka menggaru-garu kepala. Cebisan daging senalau bakas terjuta di mulutnya. Dikacip digunakan gigi harapannya yang besar, berpetak-petak kekuning-kuningan. Saifuddin, Saifuddin, panggil Saidi. Dailuk kehilangan kata-kata. Dia kelelahan oleh muntahnya sendiri. Si Rangka mengangkat pandangan ke arah kedua-dua sahabat Saifuddin. Dia menyedut cebisan daging sinalau bakas masuk ke dalam mulutnya. Rancak dikunyah. Terpecik air liurnya sehingga berjejeran di bibir yang kelihatan berkilat berminyak. Sumbat mulut mereka, hingar, jadi si Rangka memerintah. Arahan itu pun dipatuhi. Mulut Dailut dan Sadik kembali terkunci rapat. Si Labu sedang menikmati sinalau bakas bersama si Lamping dan si Baga. Mereka berada di atas sebuah pelantar batu. Sambil itu, pemerhatian mereka tertumpah ke arah si Rangka yang sedang terduduk makan di samping Saifuddin. Ketiga-tiga orang kening itu memberi perhatian yang teramat sangat, sehingga selera dan otak mereka tidak bersatu dalam satu rentak yang khusus. Risau itu masih kuat curiganya. Manusia-manusia tawanan mereka masih diragui. Walaupun si Lamping dan si Bangga tidak mengesan sebarang niat jahat, menerusi kepakaran masing-masing, was-was bersarang di sanubari. Sukar diragui lagi. Aku masih belum membuat keputusan ke atas tawanan kita itu, gumam si Labu. Kita bukan bangsa pembunuh, sahut si Labu. Aku turut mengakuinya, sokong si Lamping lagi. Habis, mau diapaan mereka? Tanya si Labu, mendambakan nasihat daripada para bijaksana. Kelak tawanan itu akan mengheret musibah pada bangsa kita. Lanjut si Labu lagi dalam nada kecurigaan. Sinalau bakas dalam mulutnya dikunyah lambat-lambat. Ternyata seleranya tidak sehebat hari-hari kemarin. Selepas yang seorang itu sembuh, kita halau mereka keluar, puja si Lamping. Ya, aku mengakui kebenaran itu, sokong si Bangga pula. Pasti mereka akan kembali semula ke sini, sanggah si Labu. Kalau begitu, kita hantar mereka keluar dari sini malam ini juga ketika ketiduran. Si Bangga menyarankan. Si Lamping mengangguk kepala sebagai isyarat bersetuju. Aku mengakuinya, si Labu menyatakan persetujuan. Bangsa manusia kerap membawa malapetaka. Lanjut si Labu tegas. Kita harus meminta pandangan si Rangka juga, cadang si Bangga secara tiba-tiba. Apa? Mohon pandangan si Rangka? Tidak, si Labu meningkah keras. Kita harus, lagipun si Rangka bakal mewarisi kepimpinan bangsa kita. Maka mulai sekarang kita harus melatihnya secara perlahan-lahan, agar satu hari nanti mendatang dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Si Lamping pula berhujah. Si Labu meludahkan cebisan daging sinalau bangkas. Mukanya murung dan kelat. Kepercayaan itu harus ditumpahkan keseluruhannya pada si Rangka. Kalau tidak, sampai kapan pun si Rangka tidak akan beranjak dewasa pemikirannya. Tanpa kepercayaan daripada bapanya sendiri, harus bagaimana kelak si Rangka akan mewarisi kepimpinanmu, si Labu? Si Bangga keras menegur. Si Rangka! Si Labu menapak ke hadapan seraya memanggil puteranya. Bapa? Si Rangka terngelangoi. Hampir terkehel batang lehernya. Kemari kau nak, perintah si Labu. Si Rangka pun berlari memanjat berbatuan. Terjengkel juga biji mata si Labu apabila menyaksikan kecekapan si Rangka yang begitu pantas memanjat ke atas pelantar. Selama ini si Labu hanya memandang remeh atas keupayaan puteranya itu. Si Rangka dia anggap seorang anak yang tidak terungkah kaya, seorang anak yang tahu makan dan minum sahaja. Hatta seorang pelahat yang dilihat tidak pandai kenyang, terus lapar dan dahaga. Si Rangka melompat pada injakan batu yang terakhir. Lagak keterampilannya merupai seorang pendekar terampuh.
di kalangan bangsa mereka. Ada apa bapa? Tercungak-cungak si Rangka bertanya. Kau, lupakan. Si Labu masih enggan mempercayai keupayaan si Rangka. Si Lamping dan si Baga hanya saling berpandangan, tersimpul senyuman kecil. Apa yang kau dapati daripada orang itu? Si Labu menunding ke arah Saifuddin. Namanya Saifuddin. Selanjutnya si Rangka bercerita lebih lanjut lagi. Okay guys, tamat sudah episod chapter yang ke-11. Chapter yang ke-12 kita akan sambung next video. So pada yang peminat-peminat novel yang baru mendengar kisah ni, jangan lupa untuk subscribe dan tekan button loceng untuk mendapatkan informasi tentang next video kita. Okay guys, selamat tinggal. Bye.